Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Okey. Hai. Okey, hello. Selamat datang. Selamat datang ke rancangan Kanta Kelam. Salut. Okey. Bagaimana hari anda hari ini? Diharap semuanya dalam keadaan yang baik, lebih baik dari semalam. Okey, sini saya nak buat update sikitlah tentang COVID di Malaysia pada hari ini, iaitu telah mencatatkan 6988, iaitu 6988 kes, naik daripada semalam. Sarawak pula telah mencatatkan 544 kes. Bilalah nak berhenti semua ni. Okey. Diharapkan kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan ya. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan jumlah jangkitan harian ini supaya kita mampu hidup seperti dulu, paling tak pun hidup pada norma baru sekarang yang lebih selesa, iaitu kita tidak dikekang, boleh ke mana saja yang kita suka. Okeylah, hari Khamis malam Jumaat ni, jadi hari ini hari ini merupakan hari perkongsian kisah-kisah seram yang saya cari di laman web. Dan kalau nanti ada yang hantarkan pada saya berterima kasih banyak-banyak. Saya akan baca cerita anda. Buat masa sekarang belum ada lagi lah, sebab ni pun tak baru bermula kan. Jadi saya harap sokongan lah daripada anda semua. Hantarkanlah cerita seram, misteri, tak semestinya hantu, apa sajalah yang pelik terjadi dekat diri kita sendiri ataupun orang lain yang kita dengar. Hantarkanlah kisah ke email yang tertera pada kaca ni. Saya akan cuba sedaya termampu untuk membaca kisah tersebut ya. Okey, dan saya harap diharap semuanya terhibur. Anggaplah semua ini penghibur anda di kala PKP ni bagi yang di Malaysia dan di luar. Anggaplah ini semua hanyalah penghibur untuk anda ya. Okey, tanpa buang masa lagi ya, kita terus ke kisah pertama. Okey. Jadi kisah pertama yang ingin saya perkongsikan di hari Khamis malam Jumaat ini iaitu kisah seram di resort yang terdapat di kawasan Santubong, Sarawak. Okey. Di sini saya akan coba untuk tidak terlalu menyebut nama ini sebab takut nanti saya kena sesuatu, okey, saya potong sekejap. Macam hari tu saya terguna lagu background ni yang dekat YouTube dia tulis non copyright, tapi apabila saya upload kisah yang hari tu, yang anda nanti boleh tengok selepas ni, kisah Elisa Lam dengan Black Dahlia tu. Okey, saya tak kena copyright strike untuk beberapa saat saja, tapi dia nak claim untuk satu yang saya buat 40 minit tu, dia nak claim habis.
Jadi saya terpaksa macam mute kan lagu yang ada dalam tu untuk beberapa saat tu saja. Jadi nasib lah dia tak ada masalah lagi sekarang. Memang betul lah apa yang dulu pernah Casey ajar. Memang benda ni memang very memeningkan kepala lah. Okey. Okey, balik pada kisah ni, perkongsian yang saya nak kongsi pada malam ni. Okey. Perkongsian ini telah berlaku di sebuah resort yang ada di kawasan Santubong pada Ogos 2014 dan diceritakan kembali kepada penulis cerita ni. Nanti saya akan sertakan dalam description untuk description untuk video ni. Saya akan sertakan sekali dari mana saya dapat sumber ni. Saya akan sertakan lah sekali supaya kredit untuk si penulis blog ni. Okey. Diceritakan oleh majikan beliau kepada beliau. Jadi begini kisahnya. Masa itu, cik saya dan sekeluarga pergi ke salah satu resort yang terletak di kawasan Santubong. Dia ada sebut tapi saya tak sebut. Okey. Untuk percutian keluarga. Rasanya ada 8 orang yang pergi ke situ, termasuk cik saya. Yasmin dia suami dengan 6 anak. Macam itulah. Okey. Mereka berangkat pada tengah hari dan sampai di situ masing-masing memang teruja. Sangat-sangat teruja pada masa itu sebab maklumlah jarang dapat meluangkan masa bersama keluarga kan. Jadi mereka berasa masing-masing rasa teruja lah. Selepas selesai mereka check in, mereka terus masuk ke bilik, berkemas semua apa. Kemas sampailah ke waktu malam. Pada waktu malam suami cik saya ni, cik si penulis ni, dia pergi merokok di bahagian beranda di dalam bilik di bilik tersebut. Manakala isteri dan anak-anaknya yang lain dia orang pergi, ada yang tengok TV, ada yang berehat, ada juga yang dah tidur masa tu. Okey. Jadi best juga juak di situ. Oh, sunyi, nyaman. Yalah, cun juak kena kini tu memang si banyak orang gila. Yalah sunyi sikit. Mun si riuh rendah juga kawasan tu. Kami si suka lah Didi. Sunyi gila tu. Lain macam je kami rasa. Tak takut ke dek? Dah. You ngaca dek kita gila lah. Didi. Kita Didi, ada dengar something kah? Ada dengar something sih? Bunyi macam orang, macam bunyi ada macam bunyi orang tak Didi. Ada dengar sih Didi? Ada dengar sih kita? Sambil si adik ini yang tengah merokok bersama dengan bapa dan abang dia menunjuk ke sebatang pokok pinang yang tak jauh daripada bilik mereka. Di situ, yang tak jauh daripada bilik mereka, di situ masing-masing tergamang mencari dari manakah datangnya bunyi itu. Tapi apabila si daddy dia orang ni tengok apa yang ada di pokok pinang tu, dah. Jom masuk. Ibu situ lagi. Lain dah tu. Jom masuk. Semua masuk. Mereka bertiga pun bergegas
masuk ke dalam bilik selepas kejadian tersebut. Walaupun susuknya agak samar-samar, tapi bentuk badannya memang kita dah tahulah. Memang itu adalah kakak cantik. Jadi bapak dia orang pembawa dia orang masuk dalam, takut ada apa-apa terjadi kan. Jadi untuk pencerahan terlebih dulu sebelum saya habiskan cerita ni, saya minta maaf lagi, saya potong lagi. Saya guna bahagian dialog bahasa Melayu Sarawak. Okey, mungkin ada yang tak faham, mungkin ada yang faham. Nanti kita sama-sama belajar lah ya, sebab saya akan mix sikit bahasa dalam ni ikut dia orang punya tu kan. Okey, apabila kesemua mereka tidur, tiba-tiba mereka mendengar bang, tolong tanggak dulu. Siapa ketuk pintu ya bang? Bang, bangunlah bang. Siap dah orang mau ketuk pintu jam tu yang. Ibu lalik. Anda aja. Si suami ni berkata, takkan ada orang yang ketuk pintu jam ni. Jangan sibuk, biarkan aja. Jadi, Mami. Oh Mami. Amek semua takut Mami. Sambil keempat-empat anak perempuan majikan dia ni tadi memeluk emak dia. Sampai berpeluh mak dia kena peluk, kesian mak dia. Okey. Kejap. Elak Daddy ambil handphone dulu. Daddy rasa ada. Daddy simpan MP3 ayat-ayat suci dalamnya. Elak Daddy buka. Okey. Cik suami cik saya pun on telefon dia dan terus main ayat-ayat suci Al-Quran. Dan lama kelamaan bunyi ketukan itu masih berbunyi, tapi lama kelamaan dia makin menghilang dan terus menghilang sehinggalah tak ada bunyi lagi. Anak beranak ni tertidur dalam ketakutan sampai ke pagi, dan lantunan ayat-ayat suci ni keep on bermain di telefon daddy mereka. Tapi syukurlah semuanya selamat, dan hari-hari selepas itu mereka tidak diganggu lagi. Salam Kanta Kelam. Salut. Okey. Macam mana kisah pertama tadi? Diharap terhibur dengan kisah pertama. Memang saya jujur saya cakap, saya pernah pergi ni resort ni, dan keadaan dia memang boleh tahan lah. Dia punya aura dia tu memang ada sikit lah, tapi kita niat baik datang situ sebab kita nak dengan happy dengan family kan. Jadi abaikanlah. Itu saja yang mampu saya buat lah. Sebab benda ni susah kita nak elak sebenarnya, sebab dekat situ pun memang banyak benda-benda yang setahu saya lah, sebab saya pun ada family yang bekerja di situ dulu. Jadi diorang ada berkongsi juga kisah-kisah yang pelik-pelik yang terjadi dekat kawasan tu. Tapi kita anggap macam dia balik kerja lewat tu kan, jadi kita anggap dia letih lah, mungkin mata kabur ke apa kan, penting positif lah kan.
Okey, 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 okey. Okey, tanpa membuang masa, di sini saya ingin sampaikan satu lagi kisah, iaitu kisah terakhir pada malam ini. Kisah yang bertajuk okey, 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 okey. Kisah kedua ini sengaja saya gantung tadi yang bertajuk. Sengaja saya gantung. Okey, kisah yang kedua ini iaitu pengalaman seram di Politeknik Kuching, Sarawak. Siapa dekat sini penonton-penonton, para penonton yang pernah menuntut di institusi tinggi ini? Saya ada dua orang adik yang berkesempatan, susah sangat nak sebut, yang berkesempatan untuk menuntut di tempat ini, sebuah tempat yang menarik, cantik, segar, udara, jauh sekali daripada hiruk pikuk kota. Nak pergi sana pun kira macam sesuai lah untuk belajar, tapi di sebalik kesesuaian untuk belajar tu, sebab suasana dia jauh daripada hiruk pikuk pasar, bandar, dia punya horor, seram, aura dia tu memang ada, sebab dia jauh kawasan kaki bukit, dan macam mana cakap, jauh daripada rumah-rumah orang bersemua kan. Just sekolah tu aja kan, just institusi tu aja yang ada dekat situ. Jadi kecuali ada kebun-kebun sikit tepi dan ada taman negara dekat situ, tak jauh daripada tu. Okey, jadi memang seronok lah, sejuk juga kawasan tu, tak terlampau panas sangat lah. Cuma kalau nak berjalan tu, sebab saya pernah ikut adik saya pergi situ, nak berjalan daripada hostel ke bilik kuliah, dewan kuliah ke, saya tahulah, saya agak jauh. Nasib baik dia orang ada standby macam apa tu yang ada berbumbung tu, untuk kita berjalan kan, supaya tak kena panas, kena hujan tu. Okey, kita bawa terus masuk ke dalam kisah ni. Okey, perkongsian ini adalah ditulis oleh, saya tak tahu ni saudara ke saudari, nama dia Chuan. Dia kongsi ni pada bulan Mac, 8 bulan Mac 2016. 8 bulan Mac 2016. Okey, jadi latar belakang pada perkongsian kedua ini berlaku sekitar tahun 2003. Saya memasuki gerbang pengajian tinggi selepas tamat di alam persekolahan rendah. Di politeknik ini, semasa dalam semester pertama, saya tinggal di hostel Blok B sebelum berpindah ke Blok C atas sebab-sebab yang nanti saya akan cakap. Nanti saya akan cakap sebab-sebab yang melahirkan cerita ni. Itu dia. Okey. Menurut senior yang terdahulu lah, yang pernah belajar di Poliku, iaitu Poli Kuching lah. Poliku, dia orang panggil Poliku. Dulu masa awal tahun 90-an, maafkan saya, 90-an pernah berlaku kes rogol yang melibatkan seorang penuntut perempuan, dan penuntut tersebut mati gantung diri di dalam hostel blok berkenaan, disebabkan gangguan yang sering berlaku di blok C tersebut. Jadi blok itu dikosongkan untuk sementara waktu sehinggalah ia dibuka
pada tahun itu dibuka semula untuk kegunaan penuntut-penuntut yang makin bertambah pada tahun itu. Ada kalanya gangguan boleh sampai ke blok B. Dan saya Syak Porogol yang pernah merogol gadis itu tinggal di blok B. Mungkin dia carilah, kita tak tahu. Anggap macam tu saja, tapi tahulah betul ke tak lah. Okey. Setelah seminggu tinggal di blok B, akhirnya saya berpindah ke blok C dan tinggal bersama roommate yang juga rakan sepersekolah saya semasa di sekolah menengah. Dua orang rakan saya ni senang mesra dipanggil dengan nama Aiman dan Lobo. Aiman dan Lobo. Tapi jadi sekarang ni saya macam tak tu lagi lah, tak kesunyian lagi. Jadi sebab dah tak sunyi, saya pindah balik ke blok C. Blok C sebab sebelum dia orang ni masuk, saya dekat blok B. So, saya tak nak seorang-seorang dekat blok C ni setelah mendengar kisah-kisah yang sangat bermutu tinggi daripada senior-senior yang ada kan. Sebab dekat blok C ni, kalau ikutkan cerita, blok C ni lebih seram daripada blok B sebab dekat blok C ni banyak kes bunuh diri. Sebab itulah banyak bilik yang sengaja dikosongkan dan ditutup langsung, tak boleh penuntut yang masuk atau gunakan. Okay, ini cerita dia. Ada beberapa pengalaman seram yang saya alami sepanjang tinggal di blok C. Salah satunya semasa di dalam bilik hostel yang suatu malam, masa tu semua penghuni sedang bertungkus lumus mengulang kaji pelajaran. Sebab keesokannya adalah hari final exam. Cuan, Lobo, kita dua dah mau tidur kah? Oh, Man. Kami dua dah study tadi. Ini tu kami dua mau rehat dulu lah. Kenapa bro? Oh, sorry bro, sorry. Mun kedak ya, baik kami palit bilik Zul lah. Bilik Zul kat atas ya, kenal lah, tak dua nak. Zul dekat atas ya. Kami simok ngangguk tak dua lah, biarlah kita dua rehat dulu, lagi pun esok kita ada exam nak. Rehatlah kita dua, rehatlah. Okay bro, thanks bro. Ibu lama gila bro, gelak ngantuk esok di dewan exam. Ibu lama pas habis kelas terus balik lah Okay ya. Okay, Aiman terus tunjukkan thumbs up dan berlalu keluar dari bilik mereka bertiga untuk membuat ulang kaji di tingkat atas bersama kawan-kawannya. Masa itu jam menunjukkan pukul 12.15 tengah malam. Baru saya nak lelapkan mata, terdengar bunyi ketukan dari arah bilik air yang tidak jauh dari bilik kami bertiga. Siapa kan nak main ketuk-ketuk di dinding kedak malam macam tu? Macam si ada masa lain mau bergendang. Ada adat lalu. Bunyi itu semakin lama semakin dekat ke bilik mereka. Si Cuan pun rasa terganggu. Dia cuba panggil Lobo. Bo. Oi. Kau dah tidur sih? Bangunlah Kau dengar sih apa benda bunyi ya? Bo, bangun Bo. Tapi si Lobo ni senyap saja.
Mungkin tadi terlampau letih dengan aktiviti harian, pulang kaji. Mungkin si Lobo ni dah tidur, dah dibuai mimpi pun. Tak lama lepas tu, bunyi tu pun hilang. Saya pun terus ke bilik air sebab saya nak buang air kecil. Dari tadi tahan. Sebab takut dengan bunyi ketuk tu, saya tak berani nak keluar. Saya tak jadi nak keluar. Jadi, apabila bunyi ketuk tu dah hilang, saya pun keluar. Saya keluar sebab bilik air tu tak jauh daripada bilik kita orang. Sebelah aja. Jadi senanglah saya nak pergi kan. Apabila saya selesai melepaskan hajat kecil saya sempat menilik 4 kubikel yang ada dekat situ. Ternyata semua kubikel itu kosong. Dan untuk menyenangkan hati, saya cek satu-satu lah. Tengok kubikel pertama kosong, kedua kosong, ketiga kosong, keempat kosong. Sampailah yang keempat tu dah puas hati tengok. Saya pun keluar daripada bilik air dan saya pun masuk semula ke dalam bilik kami tadi. Naik panjat atas bed, tilam katil. Sorry bed. Katil. Nak panjat atas katil, kemudian saya cuba lelapkan mata lah. Apabila saya cuba kelelapkan mata, sekali lagi pula saya dengar. Kali ini, ia datang dari arah bilik warden yang terletak di sebelah kiri. Berbanding tadi, bilik air terletak sebelah kanan. Bunyi ketukan itu sekali lagi seperti berjalan perlahan-lahan mendekati bilik kami. Disebabkan saya terlalu letih dan penat, terlalu letih, dan saya pun dah malas nak layan benda ni. Layan bunyi yang tek dari tadi. Okey, saya pun ambil bantal. Saya pun tutup telinga saya dengan bantal. Saya sumbat. Selepas saya tutup dengan bantal, saya pun paksa sendiri tidur. Sampailah ke pagi. Itu sajalah pengalaman seram saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Kantas Kelam. Salut. Ya, bagaimana dengan kisah kedua tadi? Kisah daripada khas daripada Politeknik Kuching. Okey. Macam yang saya cakap pada mula tadi, Politeknik ni memang sekejap, saya nak betulkan. Okey. Politeknik ni memang sebuah tempat yang luas, suasana tenang, senang, dan suasana nak belajar pun memang bagus kat situ. Tapi di sebalik suasana tenang tu, memang dia sunyi lah. Jadi bagi yang agak lemah semangat tu, macam adik saya cerita dulu, ada yang akan kena kacau, kena semua. Tapi kita kena, macam mana nak cakap tu, kita kena tu lah, cuba untuk menyesuaikan diri. Itu perkataan dia. Lupa. Menyesuaikan diri dengan keadaan dekat situ lah. Sebab kita kadang-kadang kita perlu share lah dengan diorang. Kadang-kadang diorang ni nak, maafkan saya,
Ya, kadang dia orang ni sengaja nak tunjukkan keeksistensian dia orang dengan kita. Tapi semua ini bergantung dengan sendirilah. Bergantung dengan yang beragama Islam semayang, yang beragama Kristian pun berdoa untuk dilindungi. Berdoalah ikut agama masing-masing supaya dilindungi daripada benda ni. Benda yang ada dekat situ. Memang ada. Okey, diharap semuanya terhibur dengan perkongsian perkongsian kali ini. Anggaplah rancangan ini sekadar penghibur anda bagi penggemar kisah-kisah seram dan menakutkan. Akhir kata ya dari saya. Maaf jika ada tersilap kata dan cara sepanjang perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian anda sendiri untuk lebih kepastian. Tetap patuhi SOP, kita masih belum menang lagi. Sasaran kita adalah di bawah 4K dan saya rasa sekarang masih jauh lagi. Harap semuanya stay safe ya. Salam Kanta Kelam. Salut. Terima kasih telah memilih saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan, karena semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.